Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi viral isu Fadilana Siddiq yang melarang ataupun mengharamkan anaknya daripada menyebutkan perkataan kafir. Jom kita tengok video yang viral itu sama-sama. Tak berkat Mami sebab kita jadi orang kafir. So this kind of mentality, perkataan kafir pun saya haramkan dalam rumah. Apatah lagi bila dengar anak dapat pick up dari luar, ya. Jadi itu adalah antara pengalaman ngeri saya lah di sekolah bila saya dapat anak saya pick up kataan yang saya tak ajar di rumah, tak boleh sebut di rumah, ya. Tapi maknanya disebut di kalangan dalam kelas dengan satu konotasi tak berkat hidup kerana kerja dengan orang kafir. Sedangkan kita ini, ya, dalam masyarakat yang progresif ni, dan bila bercakap tentang literasi, kewarganegaraan, kita bercakap tentang hak rakyat Malaysia mengundi dan undi kita datang daripada non-Muslim juga. Macam mana kita ada label-label macam tu, sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menerangkan Islam itu yang lebih cantik, yang lebih baik. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Di dalam Al-Quran ada perkataan bodoh, ada perkataan babi, ada perkataan anjing, ada perkataan celaka, ada perkataan hina dan seumpama dengannya. Bahkan perkataan wail yang boleh diertikan dengan celaka disebutkan lebih kurang 36 kali di dalam Al-Quran. Bukan sekadar itu sahaja, terdapat dua surah yang dimulakan dengan perkataan celaka, iaitu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Surah pertama mencela sikap menipu timbangan dan surah Al-Humazah pula mencela sikap menjatuhkan maruah orang lain. Ayat-ayat ini datang dengan perkataan yang jelas dan terang. Pun begitu, kita di rumah kita larang anak kita sebut perkataan tersebut. Kita tak bagi mereka sebut perkataan celaka, perkataan anjing, perkataan babi, perkataan bodoh dan seumpama dengannya di rumah. Dalam masa yang sama, kita menggalakkan mereka membaca Al-Quran yang jelas-jelas wujud perkataan berkenaan. Kerana kita faham konteks yang disebutkan oleh Al-Quran adalah konteks yang sudah betul. Manakala konteks yang sering menjadi bualan anak-anak kita pula adalah konteks yang tak betul. Jadi tak salah untuk seseorang melarang anak-anak mereka daripada menggunakan satu perkataan yang boleh difahami dengan maksud yang tak elok atau maksudnya boleh membuat sikap tidak senang kepada sesama rakan taulan, jiran tetangga dan rakyat senegara. Kita kena bezakan di antara gelaran dan menggelarkan. Islam tak ajar kita sebut orang kafir dengan panggilan wahai orang kafir atau woi orang kafir. Bahkan tidak ada satu pun peristiwa yang Nabi Muhammad SAW memanggil orang bukan Islam dengan perkataan woi orang-orang kafir ataupun wahai orang kafir dalam kitab-kitab sirah. Kalau ada pun, hanya ada satu peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran kerana suasananya tegang dan sebabnya jelas. Di dalam artikel-artikel milik Parti PAS, mereka sentiasa menggunakan perkataan non-Muslim yang bermaksud orang kafir. Ia tak salah dan tak pernah menjadi salah dan tak pernah juga menjadi masalah. Tapi saya pelik kerana sebahagian besar orang-orang PAS lah yang menunggang isu ini kerana dianggap boleh menjatuhkan kredibiliti Wabi Fadilana Siddiq. Ini bukan satu tuduhan kerana saya tidak ada keinginan langsung untuk nak memuji mana-mana parti ataupun nak menghina mana-mana parti secara spesifik. Kerana setiap parti politik ada baik, ada buruknya, ada kurang dan ada lebihnya. Terbit satu artikel di dalam Harakah Daily yang bahas isu ini oleh Ustaz Afnan Hamimi sehingga membuat persoalan nak jaga hati siapa sebenarnya. Yang saya fikir ia tidak patut disebutkan, tidak patut ditulis dengan pena, tidak patut dicatat di dalam satu akhbar yang menjadi lidah kepada parti politik Parti Islam se-Malaysia. Kerana agama telah membenarkan hal berkenaan, sangat patut kita menjaga hati non-Muslim dalam isu sebutan yang bersifat interaksi secara terus. Cuba kita tengok di sini. Mengapa dibuat tajuk di dalam Harakah Daily semalam 30 Mac 2024? Hari ni waktu saya rekod 31 Mac 2024. Kenapa disebutkan 50 bukan Islam sertai PAS di program dialog? Ini artikel semalam, bukan artikel lama. Kenapa dia tak gunakan perkataan 50 orang kafir sertai PAS di program dialog? Kita boleh saja gunakan kembali ayat daripada Ustaz Afnan Hamimi yang mengatakan nak jaga hati siapa sebenarnya. Tetapi
kita tak patut guna ayat berkenaan kerana kita sebenarnya telah sama-sama bersetuju untuk menggunakan perkataan non-Muslim atau bukan Islam kerana ia lebih segar, lebih mudah diterima dan lebih sedap didengar. Perkataan non-Muslim itu lebih sesuai digunakan di dalam interaksi dengan orang bukan Islam. Ia tidak akan menimbulkan rasa tidak senang dan tidak selesa kepada mereka yang tidak patut-patut. Anda tengok pula tajuk-tajuk di Harakah Daily yang lain. Non-Muslim akur jual arak di Kelantan. Non-Muslim lebih terjamin di bawah payungan Islam. Non-Muslim tidak perlu ragu-ragu dengan PAS. Parti dominan PAS perlu kuasai isu non-Muslim. Juarai isu anak muda dan rangka dakwah non-Muslim. PAS akan masalah jika non-Muslim makin faham Islam. Ada banyak lagi artikel-artikel yang menyebutkan non-Muslim tetapi tidak menukarnya dengan perkataan kafir. Yang saya tengok di media sosial, diangkat pula isu surah Al-Kafirun. Sahabat-sahabat, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan perkataan Ya ayyuhal kafirun yang jelas dalam surah Al-Kafirun. Maksud bahasa Melayu kita sebut wahai orang kafir. Persoalannya, adakah ayat ini membuktikan bahawa kita boleh bahkan digalakkan menyebutkan wahai orang-orang kafir apabila berinteraksi dengan mereka? Sahabat-sahabat, ayat ini adalah ayat yang sedang berbahas isu akidah dan pendirian yang tegas. Sebab itu ayat berikutnya disebutkan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu ibadat dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Ayat ini jelas. Ia ayat yang sangat on point, sangat straight to the point dalam isu akidah dan juga ibadat. Maksudnya, kamu orang kafir, aku orang Islam. Aku tak mahu beribadat macam kamu, kamu pun sama. Jadi senangnya kamu buat cara ibadat agama kamu dan aku pula buat ibadat dengan cara agama aku. Kalau kita baca ayat itu sepenuhnya, sungguh harmoni. Al-Quran bukan nak fokus pada perkataan Al-Kafirun semata-mata, tetapi dia nak fokus kepada isu ketegasan di dalam ibadah dan agama. Tiada lagi kompromi dalam bab ibadat. Serta Islam mahu memberikan kebebasan orang yang tak beragama Islam untuk mengamalkan agama mereka. Saya yakin jika orang bukan Islam pun baca ayat ni, mereka pun tak trigger sangat. Tak ada masalah pun. Tak nampak agama Islam tu keras, tetapi nampak Islam itu tegas dengan pegangan di dalam hati kita. Apabila berhadapan dengan orang bukan Islam, Nabi Muhammad SAW tak biasa menyebutkan perkataan wahai orang kafir. Di dalam buku Khitabun al-Islami fi Asril Ulamah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan antara dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik dan dari pendebatan dengan cara yang lebih baik adalah tuntutan yang patut dipegang oleh umat Islam, terutama di zaman dunia tanpa sempadan, iaitu kita tidak sepatutnya merujuk kepada orang-orang yang berlainan pandangan dengan kita sebagai kafir walaupun kita meyakini kekafiran mereka, terutamanya mereka yang berlainan pandangan dari kalangan ahli kitab, iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Ada dua alasan. Pertama, perkataan kafir mempunyai beberapa makna. Beberapa di antaranya menunjukkan yang mereka tidak sama keyakinan dengan kita. Antara makna kafir tersebut termasuk ingkar kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul serta hari akhirat, seperti orang-orang yang materialistik yang tidak percaya kepada apa-apa di luar panca indera. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, kenabian dan juga hari akhirat. Mereka ini kafir menurut kita. Pun begitu, ketika kita bercakap tentang ahli kitab pula, kita tidak bermaksud menggambarkan mereka sebagai kafir dalam maksud yang sama, tetapi kita bermaksud mereka kafir terhadap risalah Muhammad dan agamanya. Ini adalah hak mereka, sama seperti mereka juga percaya kita kafir terhadap agama mereka saat ini. Ini juga adalah hak mereka. Kedua, Al-Quran telah mengajarkan kita untuk tidak berbicara kepada orang-orang walaupun mereka kafir dengan sebutan kafir. Al-Quran memanggil orang-orang yang tidak beriman dengan sebutan seperti wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai anak Adam, ya bena Adam, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, atau wahai ahli kitab. Hanya ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara khusus memanggil mereka dengan sebutan kafir. Satu di antaranya adalah panggilan kepada mereka pada hari kiamat. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu minta alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu akan mendapat balasan apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Tahrim ayat yang ke-7. Dan ayat yang satu lagi adalah firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga ayat 6. Ini adalah seruan kepada orang-orang musyrik yang memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun dan mereka akan menyembah Tuhan baginda selama 1 tahun. Surah ini bertujuan untuk memutuskan sebarang bentuk usaha seperti ini dengan cara yang tegas dan juga langsung, tanpa meninggalkan ruang untuk tawar-menawar. Rasulullah diperintahkan untuk berbicara kepada mereka dengan cara yang kuat yang melibatkan penggulangan dan penegasan. Namun surah itu ditutup dengan ayat yang membuka pintu toleransi terhadap orang lain saat dikatakan, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Inilah yang anda boleh baca dan boleh khatam di dalam buku Khitabun al-Islami fi Asr al-Ulamah tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau nak dapat dapatan umum, dapat dapatan yang lebih jelas lagi, anda rujuk pada muka surat 44 di dalam buku berkenaan. Sahabat-sahabat, kita fikir Al-Qaradawi telah terkedepan dalam bab ini. Rupa-rupanya Rashid Ridha lebih dahulu daripada beliau. Di dalam kitab tafsir Al-Manar yang ramai sahabat-sahabat Haraki gunakan, tak kiralah orang PAS ke, orang ABIM ke, orang ISMA ke, mereka sering menggunakan tafsir Al-Manar. Rashid Ridha mengatakan, wa ghalaba lafzul kufr fil Quran wa urifa 'inda al-fuqaha wal mutakallimin bima'na al-muqabil lil iman as-sahih syar'an, summa ghalaba fi urfi kitab hadha al-'asr 'ala al-mulahidah al-mu'attilin al-munkarin liwujudillah azza wa jalla, fasara itlaquhu 'ala kulli mutadayyin sabban wa ihanah, fayatartab 'ala hadha anna itlaqahu 'ala man yahrumu idha'uhu min ahli al-adyan muharramun syar'an idza ta'adza bihi wala siyama fil khitab. Kata kafir dalam Al-Quran biasanya dikenali oleh ahli fiqh dan juga ahli kalam sebagai lawan dari iman yang sah dari segi syariat. Kemudian dalam zaman kita ini, istilah tersebut lebih banyak digunakan untuk mendakwa orang-orang yang menolak atau mengingkari keberadaan Allah Ta'ala, sehingga sekarang kata ini digunakan untuk merendahkan dan menghina setiap orang yang beragama. Akibatnya penggunaan kata ini untuk orang-orang yang seharusnya dilindungi dari kekejaman berdasarkan agama mereka adalah diharamkan dari segi syariat jika ia menyebabkan kecederaan, terutamanya dalam konteks percakapan. Rashid Ridha mahu mengatakan bahawa ucapan kafir pada hari ini tak sesuai, tetapi tidak pula beliau dianggap sebagai seorang penjahat dalam bab agama. Ilmunya dimanfaatkan oleh banyak parti politik yang menggunakan label Islam dan perjuangan. Sahabat-sahabat, ini bulan Ramadan. Perbaiki hati kita dan sangkaan-sangkaan baik kita. Janganlah ada daripada kalangan kita yang menjadi khalifah-khalifah syaitan selepas diikatnya syaitan-syaitan. Ucapan Wabi Fadlina Siddiq adalah ucapan biasa sahaja dan tidak sedikit pun membawa maksud yang jahat. Hanya khalifah syaitan saja yang akan mengatakan bahawa Wabi Fadlina yang mahu menukarkan perkataan ya ayuhal kafirun kepada ya ayuhal non-muslimun, mahu menindakkan kekafiran sampai ada yang buat urutan melampau. Sahabat-sahabat, Wabi Fadlina ni dia adalah lepasan undang-undang syariah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bapa dia Profesor Dr. Siddiq Fadil, seorang tokoh ulama dan agama ulung di Malaysia. Anak beliau adalah seorang hafizah, menghafal 30 juzuk Al-Quran yang sudah pasti dapat menafikan sebarang tuduhan jahat khalifah-khalifah syaitan. Kalaulah benar dia haramkan dengan maksud dia tak mahu langsung ada perkataan kafir sekalipun ada dalam Al-Quran dan tak boleh sebut ayat Al-Quran itu, pastinya anak dia tak jadi hafizah kerana tidak berjaya menghafal Al-Quran dengan betul. Sahabat-sahabat, saya ada satu buku yang bagus untuk anda miliki yang berjudul Agamawan dalam Kawalan Iblis, serta satu lagi buku iaitu Dakwah Tanpa Jubah, buku yang saya tulis sejak tahun 2017. Anda miliki buku ini dan khatam perbahasan-perbahasan yang berkaitan. Dalam buku Dakwah Tanpa Jubah ni, saya dah khususkan satu subbab berjudul Menukar Istilah Kafir Zimmi kepada Rakyat, yang anda boleh rujuk pada muka surat 148. Demikian juga anda boleh rujuk pada muka surat 151 dengan tajuk Dia Tidak Islam Tapi Bukankah Dia Juga Seorang Manusia. Ia sangat bagus untuk anda khatam, anda nilaikan, moga ia dapat memberikan manfaat kepada kita dalam jangka masa yang panjang. Dakwah kita bukan hanya buat untuk hari ini saja, untuk pemimpin hari ini saja, tidak. Ia berlangsungan dari generasi kepada generasi. Jika anda merasakan video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.